Okey kelas, kita sambung dengan 2.25 iaitu perhubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Okey, kita mau lihat apa hubungan keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Jadi sebelum itu kita kena tahu dahulu apakah yang dipanggil sebagai jumlah hasil ya. Jumlah hasil ialah pendapatan yang diterima oleh pengeluar daripada perbelanjaan yang dibuat oleh pengguna terhadap barang-barang yang dipasarkan. Oleh itu, jumlah hasil ni sama dengan jumlah perbelanjaan pengguna. Jadi, jumlah hasil dikira seperti formula ini. Jumlah hasil kuantiti darab harga. Contohnya, kita jual harga kari pap RM1 untuk 1 biji. Okay, contoh ya. 1 biji kari pap sama dengan RM1. Jadi kalau kita berjaya jual 100 biji kari pap, maksudnya berapa jumlah hasil? Okay, jumlah hasilnya berapa? Jumlah hasilnya maksudnya 100 darab dengan RM1. 100 darab RM1 sama dengan RM100. Jadi RM100 inilah yang dipanggil sebagai jumlah hasil. Bukan untung ya. Untung dan hasil itu adalah perkara yang berbeza. Okay. Jadi jumlah hasil ini maksudnya pendapatan diterima oleh pengeluar sama juga dengan maksudnya perbelanjaan pengguna. Pengguna berbelanja jadi akan masuk sebagai pendapatan bagi pengeluar. Okey, jadi berdasarkan rumus ini, maksudnya jumlah hasil itu diperoleh apabila kuantiti barang yang dijual, darab dengan harga macam yang contoh kari pap ini. Okey, jika harga berubah, jumlah hasil pun akan berubah. Okey, jumlah hasil akan berubah disebabkan oleh perubahan harga. Okay. Sejauh mana perubahan harga satu barang memberi kesan kepada jumlah hasil bergantung kepada keanjalan. Maksudnya, berapa banyak perubahan itu bergantung kepada jenis keanjalan. Okay, kita akan tengok sebentar lagi ya. Jenis keanjalan. Okey, jadi kita lihat di sini untuk barang anjal ya. Jika permintaan terhadap satu barang adalah anjal. Sebelum ini kita sudah belajar tentang jenis keanjalan. Kalau anjal itu, penurunan harga barang tersebut menyebabkan peningkatan. Okey, maksudnya di sini kalau harga turun, harga turun akan menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil. Jumlah hasil akan meningkat. Okey. Sebaliknya, ya, peningkatan harga barang bila harga barang pula naik akan menyebabkan penurunan dalam jumlah hasil. Okey, jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya, harga turun, jumlah hasil akan naik. Harga naik, jumlah hasil akan turun. Okey, ini kesimpulan jumlah. Maksudnya di sini, sekiranya pengeluar mahukan jumlah hasil yang banyak, peningkatan yang banyak, dia kena turunkan harga barang jualannya. Kalau dia mau jumlah hasil yang kurang, dia harga tu akan naik. Itu kesimpulannya ya. Jadi kita lihat contoh pengiraan ya. Andaikan penjual menjual satu barang pada harga RM20. Dan kuantiti yang berjaya dijual adalah sebanyak 60 unit. Maka jumlah hasilnya sama dengan 1.200. Maksudnya di sini dari mana dapat 1.200 ini? 20 darab dengan 60 sama dengan 1.200 jumlah hasil. Andaikan harga barang diturunkan kepada 16 dan kuantiti diminta meningkat kepada 90 unit. Bagaimanakah keanjalan permintaan mempengaruhi jumlah hasil pengeluar? Jadi maksudnya di sini,
perkara yang perlu kamu kena tahu dahulu ialah satu, jenis keanjalan. Baru kita boleh buat strategi, ya. Buat strategi bagaimana untuk ataupun bagaimana kita tahu akan mempengaruhi hasil pengeluar, jumlah hasil pengeluar. Jadi yang pertama sekali, bila mau tahu jenis keanjalan, kita kena cari. Cari apa? Keanjalan harga permintaan, iaitu ED. Peratus perubahan kuantiti bagi peratus perubahan harga. Ataupun kita buatlah macam yang cara kedua yang cikgu ajar sebelum ini. Q1 tolak Q0 bahagi Q0 darab P0 bahagi P1 tolak P0. Okey, kita guna formula ini ya. Okey, masukkan ya daripada ayat. Andaikan penjual menjual satu barang pada harga 20. Harga 20. Asalnya ialah RM20. Kuantiti yang dijual ada sebanyak 60 unit. Maksudnya 60 itu adalah Q0. Okey, andaikan harga barang diturunkan kepada 16. Maksudnya 16 ini adalah P1, P yang baru. Dan 90 adalah Q baru. Jadi masukkan saja dalam rumus. Okey, masukkan dalam rumus Q1. 90 tolak Q0 60 bagi 60 darab ini ya. Darab dengan P0 20 bagi 16 tolak 20. Selesaikan. 90 tolak 60 30 per 60 darab 20 bahagi 16 tolak 20 sama dengan negatif 4 kan? Okey, negatif 4. Okey, boleh selesaikan lagi? 30 darab 1, 30 darab 2. Okey, 1 per 2 darab 5. Okey, jadi kita ada ED sama dengan negatif 5 per 2. Okey, negatif 2 per 5 itu maksudnya negatif 2.5. Okey, jadi bila kita dapat perkali lebih daripada 1, maksudnya barang ini adalah bersifat anjal. Ya, bersifat anjal. Okey, jadi yang sambungan tadi ya. Kita sudah tahu sifat barang itu adalah anjal kan? Okey, bersifat anjal. Okey, jadi bagi barang yang bersifat anjal ni, penurunan sedikit harga barang akan menyebabkan kuantiti itu meningkat dengan lebih besar. Kesannya jumlah hasil akan meningkat. Jumlah hasil akan meningkat. Sebab apa? Peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okey, kamu boleh lihat juga di sini ya. Daripada keluk ini, hubungan antara jumlah hasil dengan permintaan barang anjal dapat dijelaskan melalui rajah ini. Okey, melalui keluk ini, kita tengok satu-satu ya. Jadi berdasarkan keluk ini, rajah ni, penurunan harga barang dari 20 kepada 16 akan menyebabkan kuantiti diminta bertambah daripada 60 kepada 90. Jadi, didapati kawasan pertambahan hasil lebih besar daripada jumlah pengurangan hasil. Okey, maksudnya di sini, ni, sebelum, yang cikgu lorotkan ini, kesan bersihnya ialah jumlah hasil akan meningkat. Okey, macam mana kita tahu jumlah hasil itu? Okey, buktinya ya. Apa buktinya? Okey, kita lihat. 1, jumlah hasil asal. Okey, jumlah hasil asal sama dengan apa jumlah hasil tadi? Macam mana cari? Formulanya ialah harga darab dengan kuantiti kan? Okey, RM 20 darab 60 unit sama dengan RM1,200. Okey, itu jumlah hasil yang asal. Okey, selepas berlaku perubahan harga.
Lepas perubahan harga. Tarik ini nih. Tarik ini pertama 20 darab dengan 60 kan? Oke, sekarang nih 16. Lepas perubahan harga, jumlah hasil yang baru sama dengan RM 16 darab dengan 90 kuantiti yang baru. Oke, darab dengan 90 unit. Kita akan dapat RM 1440. Oke, nampak ke bezanya? Ya, kalau sebelum tadi ialah 1200, sekarang nih 1440. Jadi, pertambahan hasil berlaku. Oke, pertambahan hasil berlaku. Jadi, pertambahan jumlah hasil sama dengan RM 1440 tolak dengan RM 1200. Kita akan dapat RM 240. Jadi maksudnya penurunan harga bagi barang yang bersifat anjal ini akan meningkatkan jumlah hasil. Harga turun, jumlah hasil akan meningkat bagi barang anjal. Oke. Jadi barang yang di permintaan anjal, penurunan harga barang akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Ya, macam inilah buktinya. Ya, kalau sebelum itu 1200, selepas perubahan harga, perubahan ini kamu nampak ialah penurunan. Oke, penurunan harga menyebabkan peningkatan kuantiti. Jadi kita dapat 1400. Oke, boleh faham kan? Itu strategi bagi barang yang bersifat anjal. Untuk pengeluar mendapatkan jumlah hasil yang lebih banyak, dia hendaklah menurunkan harga. Okey, itu bagi barang yang bersifat anjal. Okey, bagaimana pula dengan bagi barang yang tak anjal? Okey. Jadi jika permintaan terhadap satu barang adalah tak anjal, peningkatan harga barang akan menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil dan sebaliknya. Maksudnya di sini, kalau barang itu tak anjal, harga barang tersebut meningkat, jumlah hasilnya akan meningkat. Kalau pula harga turun ya, jumlah hasilnya pun akan turun bagi barang yang bersifat tak anjal. Ya, penurunan harga menyebabkan penurunan dalam jumlah hasil. Okey, jadi contoh soalan di sini. Okey, andaikan penjual menjual suatu barang pada harga RM40 dan kuantiti berjaya dijual sebanyak 100 unit. Apabila harga barang dinaikkan kepada 72, tadi itu 40 kan? Harga asal, ini harga baru. Kuantiti diminta menurun kepada 80 unit. Ini adalah kuantiti baru. 100 tadi ialah kuantiti asal. Apakah hubungan antara keanjalan harga permintaan barang dengan jumlah hasil? Okey, itu soalannya. Okey, kita tengok. Kita pertama sekali, kita mesti cari juga dia punya keanjalan. ED sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi Q0 darab P0 bahagi P1 tolak P0. Masukkan saja dalam rumus itu ya. Jadi Q1, apa dia Q1? 80 tolak 100 bahagi 100 darab P0, 40. Okey, 80 tolak 80 pula. Padam kejap 80. Okey, P1. Apa P1? Mana P1? 72. 72 tolak P0, 40. Okey, 80 tolak 100, negatif 20 bahagi 100 darab 40 bahagi 72 tolak 40. Berapa? 72 tolak 40. Okey, 72 tolak 40 sama dengan 32.
Okey, jadi kita selesaikan 20 darab 1, 5. Okey, ni 20 darab 1, 20 darab 5. Okey, kemudian apa lagi yang boleh kita pecahkan di sini? Kecilkan 5 darab 1, 5 darab 8. Okey, jadi sekarang kita ada negatif 8 bagi 32. 8 darab 1, 8, 4. Jadi sama dengan negatif 1/4 ataupun dalam bentuk perpuluhan 0.25. Negatif 0.25. Jadi bila kita dapat angka 0.25 ini, ED lebih kecil daripada 1. Maksudnya perkalinya lebih kecil daripada 1. Jadi barang ini adalah bersifat tak anjal. Okey, bersifat tak anjal. Jadi apabila tak anjal, peningkatan harga yang banyak akan menyebabkan penurunan kuantiti yang sedikit. Kesannya jumlah hasil akan meningkat. Okay. Jadi penurunan harga akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Jadi hubungan antara jumlah hasil dengan permintaan barang tak anjal dapat dijelaskan melalui gambar raja ini. Okay. Tengok gambar raja ya. Okay. Maksudnya di sini kenaikan harga dari 40 kepada 72 akan menyebabkan kuantiti berkurang dari 100 kepada 80 unit. Jadi didapati jumlah kawasan pertambahan hasil lebih besar daripada jumlah kawasan pengurangan hasil. Maksudnya yang di sini. Okay, kawasan ini lebih besar. Ini maksudnya jumlah hasil selepas pertambahan harga. Okay, ini pula adalah jumlah hasil. Kesan bersihnya jumlah hasil akan meningkat kalau harga naik. Jadi apakah buktinya? Okay, apakah buktinya? Okay, yang pertama sekali jumlah hasil. Jumlah hasil asal. Okay, asal RM 40 darab dengan 100 sama dengan RM 4000. Okay. Kemudian kita ada jumlah hasil yang baru. Okay, jumlah hasil baru sama dengan RM 72 darab dengan 80 unit. Sama dengan RM 5760. Okey. Jadi maksudnya di sini berlaku pertambahan jumlah hasil. Pertambahan jumlah hasil sama dengan RM 5760 tolak RM 4000. Yang ini. Okey. Jadi kita akan dapat RM 1760. Jadi kita boleh lihat di sini. Okey, kesimpulannya apabila harga naik bagi barang tak anjal, ini, okey, harga naik. Apabila harga naik, jumlah hasil akan naik. Ya, jumlah hasil akan naik. Itu bagi barang tak anjal. Jadi kesimpulannya, perhubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil, kalau barang itu anjal, okay, jumlah hasil itu akan meningkat sekiranya harga diturunkan. Okay, jumlah hasil pula akan menurun apabila harga dinaikkan. Itu bagi barang anjal. Manakala bagi barang tak anjal, jumlah hasil ni akan naik sekiranya menaikkan harga. Harga naik, jumlah hasil pun naik. Kalau harga turun, ya, jumlah hasil pun akan turun. Jadi itu kesimpulan bagi perhubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil. Okey, itu sahaja untuk topik keanjalan harga permintaan.